Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan dan salam transformasi buat semua yang berusaha, barisan pentadbir, guru-guru kanan mata pelajaran, kaunselor-kaunselor, guru-guru dan seterusnya murid-murid yang saya kasihi sekalian. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita menjayakan satu agenda dalam acara takwim sekolah, iaitu Majlis Hati ke Hati penetapan target SPM dan ikrar akul janji calon SPM 2021 bagi murid-murid yang bakal menduduki SPM pada tahun ini. Sesungguhnya program seperti ini dapat menyuntik semangat dan iltizam murid-murid untuk berusaha bagi meningkatkan lagi pencapaian sekolah. Pada tahun sebelumnya, sekolah telah melaksanakan majlis pemufakatan ibu bapa, penetapan target dan ikrar akul janji SPM bagi memenuhi hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia untuk meningkatkan penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran dan kecermelangan anak-anak. Program seperti ini memberi peluang kepada para guru untuk mengenali ibu bapa secara lebih dekat lagi. Bak kata orang tua-tua, tak kenal maka tak cinta. Namun pada tahun ini, program ini terpaksa dijalankan luar daripada kebiasaan tanpa penglibatan ibu bapa kerana negara kita begitu terkesan dengan pandemik COVID-19. Keadaan pada masa ini merupakan satu situasi yang sukar kepada semua dan perlu kita harungi bersama-sama. Justru menjadi harapan kami warga pendidik agar program ini menjadi tonggak bagi memulakan ancakan paradigma dan pencetus revolusi dalam meningkatkan lagi mutu pencapaian murid dalam bidang akademik, walaupun menggunakan pendekatan yang berbeza daripada kebiasaan. Bagi merealisasikan hasrat tersebut, pihak sekolah telah merancang pelbagai program agar murid-murid dapat belajar dengan baik. Diharapkan program-program yang dirancangkan ini mampu menarik minat murid untuk belajar dengan lebih fokus dan bermotivasi. Anak-anak yang saya kasihi sekalian, saya dan seluruh warga sekolah sentiasa mendoakan agar kamu semua dapat menjejakkan kaki ke Menara Gading dan seterusnya mencapai impian. Di sini saya ingin memetik kata Bob Butler 1992 dalam bukunya bertajuk You Can Do It, yang menyatakan bahawa kejayaan itu tiada ternilai harganya. Beliau menegaskan seseorang itu perlulah sentiasa bersedia mengorbankan tenaga, berdedikasi dan berusaha dengan lebih gigih sebagai bayaran ke arah kejayaan, iaitu gancaran yang ingin dicapai. Dalam erti kata yang lain, tiada kejayaan tanpa usaha adalah menjadi tanggungjawab bagi setiap pelajar. Tiada siapa yang dapat membantu diri kita selagi kita tidak mahu bergerak membantu diri sendiri. Bagi kami warga pendidik, hasrat untuk menggapai kejayaan yang cemerlang bukan perkara mustahil atau angan-angan mak jenis sahaja, atau ibarat indah dilafazkan tetapi sukar untuk dilaksanakan. Jika para guru mendapat sokongan dan bantuan daripada kamu semua, kami sebenarnya menaruh sepenuh keyakinan dan segunung harapan bahawa tidak ada perkara yang mustahil dalam era dunia tanpa sempadan pada hari ini. Syaratnya kemahuan yang tinggi, disiplin yang terarah, kefahaman yang selaras dan kebersamaan dalam tindakan merupakan rezeki utama dalam mencapai sebuah kejayaan. Maka saya berharap kita dapat bersama-sama menempuh cabaran ibarat bukit sama didaki, lurah sama dituruni, seliang bagai tebu, serumpun bagai serai. Marilah sama-sama kita berganding bahu untuk sama-sama menggapai kejayaan seperti mana yang kita inginkan. Akhir kata, sebagai pengetua baharu di sini, saya begitu mengharapkan semua pihak dapat memberikan sokongan padu kepada saya dan pihak sekolah khususnya agar dapat menerajui kepimpinan sekolah
ke arah kecemerlangan murid-murid SMK Seksyen 16 dalam semua bidang. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan salam transformasi kepada yang berbahagia Puan Rosliawati binti Yusof, Pengetua SMK Seksyen 16, yang berusaha barisan pentadbir, guru-guru dan murid-murid SPM 2021 yang saya kasihi sekalian. Bersyukur kita pada hari ini dapat kita mengadakan majlis hati ke hati penetapan target SPM 2021 dan Ikra Aku Janji Murid SPM 2021. Setelah sekian lama kita ber-PDPR, akhirnya kita dapat bersemuka semula. Tahun 2020 adalah tahun yang sangat mencabar bagi murid-murid, guru-guru dan ibu bapa. Banyak sungguh kekangan yang kita hadapi dari segi PDP, penglibatan murid dan kemudahan yang diperlukan, terutamanya gadget dan capaian internet, sedikit sebanyak mengganggu proses pembelajaran. Namun begitu, terdapat murid-murid yang sangat konsisten dalam menjalani proses pembelajaran. Syabas diucapkan dan tahniah kerana kamu adalah murid yang sangat hebat. Sekarang, kita telah dapat mengikuti PDPC secara bersemuka dan ini memberi kepuasan kepada semua pihak. Baiklah, para hadirin, memandangkan sekarang kita telah dapat bersemuka dan kita harap ianya berterusan supaya kita dapat menjalani PDP secara normal. Jadi pada hari ini, bagi permulaan minggu persekolahan, kita bugarkan semangat murid-murid SPM 2021 dengan menetapkan target SPM. Kami percaya setiap murid ada hala tuju masing-masing yang telah ditetapkan. Amatlah perlu bagi setiap murid untuk menetapkan target yang setinggi mungkin supaya ada ruang untuk kamu melangkah jauh ke hadapan. Bersama-sama ini, kita sediakan slide untuk dikongsikan bersama. Program Hati ke Hati, penetapan target SPM dan Aku Janji Calon SPM 2021. Ini adalah ikrar Aku Janji Calon SPM 2021. Saya bacakan di sini bahawasanya kamu calon-calon SPM 2021 Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 16 berikrar dan berjanji akan berusaha bersungguh-sungguh bagi mendapatkan kejayaan dalam sidang pelajaran Malaysia tahun 2021. Kamu hendaklah berazam meningkatkan pencapaian akademik dalam setiap mata pelajaran, akan membaiki kelemahan diri dan membuat persediaan awal. Kamu juga hendaklah berjanji akan menjulang nama baik sekolah dengan mencapai 100% lulus dalam sidang pelajaran Malaysia pada tahun 2021. Objektif program ini adalah pertamanya untuk mengeratkan hubungan murid dengan pihak sekolah, memandangkan sekarang kita telah dapat bersemuka dan banyak peluang untuk murid-murid berjumpa dengan guru-guru. Yang kedua, memberi peluang kepada pihak sekolah menyampaikan secara terperinci program-program yang telah dirancang oleh pihak sekolah. Yang ketiga, murid akan mendapat maklumat yang jelas tentang penetapan target SPM di tingkat sekolah. Yang keempat, membincangkan kaedah dan cara untuk sama-sama membantu murid supaya sasaran SPM dapat dicapai. Dan akhirnya, murid akan memahami tugas dan tanggungjawab mereka untuk meningkatkan prestasi pencapaian. Untuk makluman hadirin sekalian, SMK Seksyen 16 telah dipilih untuk mengikuti transformasi pendidikan TS25 dan kami berada di kohort 5 mulai tahun 2020. Apakah tujuan program transformasi pendidikan TS25 ini? Ini adalah
program ke arah meningkatkan kemenjadian murid dan akhirnya ia dapat menjadikan sekolah itu sekolah yang berkualiti tinggi selaras dengan keperluan semasa pendidikan di negara kita. Apa sahaja program, sama ada kurikulum, co-kurikulum dan juga hal ehwal murid, itu adalah untuk kemenjadian murid. Di sini saya paparkan KPI kurikulum bagi pelajar SPM 2020 dan 2021. Okey. Pada tahun 2018, GPS yang kita perolehi adalah 5.77 dengan peratus lulusnya 82.60, dan pada tahun 2019 GPS-nya meningkat sebanyak 5.73, namun peratus lulusnya adalah menurun dengan 81.00. Pada tahun 2020, ini yang kita sasarkan, GPS kita meningkat kepada 5.50 dengan peratus lulus sebanyak 85.00. Okay, bagi sasaran tahun 2021, kita akan lihat keputusan peperiksaan pertengahan tahun untuk 2021 nanti. Okay, calon SPM 2021 adalah calon PT3 pada tahun 2019. Okay, mari kita lihat keputusan PT3 2019. Okay, dengan calon PT3 2019 seramai 292 orang. Calon yang lulus semua mata pelajaran adalah seramai 107 orang. Ini memberi peratus lulus semua mata pelajaran sebanyak 36.90% dan ianya memberi grade purata sekolah sebanyak 4.00. Dan ini pula adalah analisis SPM 2017 hingga 2019. Okay, mari kita lihat analisis perbandingan grade purata sekolah bermula daripada SPM tahun 2017 dengan GPS-nya 5.89 dan peratus lulusnya 83.80. Menjelang tahun 2018, GPS kita meningkat kepada 5.77 dengan peratus lulusnya 82.60. Meningkat pada GPS tetapi menurun pada peratus lulus. Ini menunjukkan bahawa kualiti meningkat tetapi bilangan kuantitinya menurun. Manakala pada tahun 2019, GPS kita meningkat lagi kepada 5.73 dan peratus lulus kita menurun sebanyak 81.00. Ya. Ini adalah analisis daripada tahun 2017 hingga ke 2019. Okey, ini adalah bilangan calon yang layak menerima sijil, iaitu pelajar yang lulus BM dan juga sejarah. Pada tahun 2017, dengan bilangan calon mendaftar seramai 219 orang yang mengambil SPM seramai 216, dan bilangan calon yang layak mendapat sijil atau lulus mata pelajaran BM dan sejarah adalah seramai 181 orang. Ini memberi peratus lulus sebanyak 83.80. Okay. Pada tahun 2018, dengan bilangan calon daftar seramai 199 orang dan bilangan calon yang mengambil SPM seramai 196 orang, dan bilangan calon yang layak mendapat sijil atau yang lulus BM dan sejarah adalah 162 orang dan peratus lulus adalah 82.60. Dan akhirnya tahun 2019, dengan bilangan calon mendaftar seramai 212 orang dan bilangan calon yang mengambil peperiksaan seramai 205 dan bilangan calon yang layak mendapat sijil atau lulus mata pelajaran BM dan sejarah adalah seramai 166 orang.
dan ini memberi peratus lulus sebanyak 81.0. Mari kita lihat analisis perbandingan calon SPM yang lulus semua mata pelajaran. Kalau tadi kita lihat hanya yang lulus PM dan sejarah sahaja, sekarang kita lihat bilangan lulus semua mata pelajaran. Pada tahun 2017, dengan bilangan calon daftar seramai 219, bilangan lulus semua mata pelajaran adalah seramai 86 orang. Dan ini memberi peratus lulus semua mata pelajaran sebanyak 43.88%. Pada tahun 2018 dengan bilangan calon daftar seramai 199 orang, bilangan calon lulus semua mata pelajaran adalah seramai 75 orang dan ini memberi peratus lulus semua mata pelajaran sebanyak 38.27%. Jadi menurun pada tahun 2018. Namun pada tahun 2019 dengan bilangan calon daftar seramai 212 orang, bilangan lulus semua mata pelajaran adalah seramai 85 orang dan ini menjadikan peningkatan kepada peratus lulus semua mata pelajaran adalah sebanyak 41.46%. Program-program peningkatan prestasi akademik yang telah dirancang bagi tahun 2021 adalah pertamanya program Hati ke Hati iaitu program hari ini, dan yang kedua kelas kecemerlangan yang akan bermula April iaitu secara online dan bersemuka. Kemudian yang ketiga adalah kelas percubaan dan kelas ini adalah selepas peperiksaan percubaan dijalankan. Selain pada itu, kita juga ada camp, bengkel, teknik menjawab soalan mengikut subjek. Kita ada juga klinik mata pelajaran kritikal. Kita ada juga program-program panitia yang lain dan juga kita adakan field dan juga group untuk mengenal pasti murid yang lemah, sederhana dan cemerlang. Dan daripada itu, kita boleh rancang program yang bersesuaian dengan tahap pencapaian murid. Okay, ini adalah aktiviti panitia yang telah dijalankan pada tahun 2020 dan juga pada awal tahun 2021 bermula daripada Januari sehingga Februari. Jadi antara program-program yang telah dijalankan adalah kelas tambahan secara online. Okay, kita ada kelas online bagi matematik, teknik menjawab kimia. Kita boleh katakan semua subjek yang melibatkan subjek SPM, semua guru-guru tingkatan 5 menjalankan kelas tambahan secara online. Okay, selain daripada kelas online, kita juga ada buat pengagihan modul. Okay, ini membantu murid-murid yang tanpa capaian internet. Walaupun tiada capaian internet, murid-murid masih lagi dapat menjalankan ulang kaji dengan menggunakan modul. Bukan sahaja itu, waktu pembelajaran secara online juga cikgu merujuk kepada modul yang telah diserahkan kepada murid-murid. Okey, kalau kita lihat di sini ya, guru sendiri menyerahkan modul itu kepada murid-murid dan ada juga kita post modul itu kepada murid-murid yang murid tidak dapat hadir ke tempat di mana kita boleh buat pengagihan. Okay, selain daripada itu, kita adakan juga camp, klinik dan bengkel. Kalau kita lihat di sini ya, masing-masing tidak memakai pelitup mulut. Ini menunjukkan bahawa camp, klinik dan bengkel ini sempat kita jalankan sebelum PKP dikenakan. Selain pada itu, pihak UBK bersama dengan panitia pendidikan Islam telah bergabung untuk menjalankan program motivasi dan seminar online. Kita sempat juga menjalankan majlis bacaan Yasin kepada murid-murid tingkatan 5
tahun 2020 kerana kita tidak dapat menjalankan solat hajat. Ya, di situ juga kita ada kem motivasi. Okay, kita adakan juga kelas tambahan intensif bagi membantu murid-murid di saat akhir sebelum menghadapi peperiksaan SPM, ya, mengikut subjek. Ya, kalau kita lihat di sini, ya, walaupun SPM sedang berjalan, guru tetap menjalankan kelas tambahan intensif bagi membantu murid-murid untuk menjawab soalan peperiksaan pada keesokan harinya. Ini adalah kejutan akhir yang kita adakan selepas peperiksaan percubaan, ya. Okay, sebenarnya kita patutnya adakan peperiksaan percubaan yang kita tidak sempat jalankan. Jadi cikgu-cikgu mengadakan kejutan akhir ini membantu murid-murid menyiapkan kerja khusus dan juga membantu murid-murid untuk membuat ulang kaji di saat-saat akhir. Okay, ini adalah rekod kehadiran kejutan akhir SPM 2020. Bilangan responden adalah seramai 237 orang, bagi bidang bahasa 43 orang, bidang sains dan matematik 79 orang, bidang kemanusiaan 91 orang dan bidang botnik seramai 24 orang. Ini adalah dalam bentuk pie chart. Dan kita boleh lihatlah, yang biru itu adalah bidang bahasa, yang merah itu bidang sains dan matematik, yang orange itu adalah bidang kemanusiaan, dan yang hijau itu adalah bidang teknik dan vocational. Okey. Apakah hasrat sekolah? Ya. Hasrat sekolah adalah untuk melihat semua murid SPM 2021 mendapat kelulusan 100%, iaitu lulus BM dan juga sejarah. Ya, tapi hasrat sekolah tidak akan tercapai jika ada dalam kalangan murid itu mempunyai masalah disiplin atau sikap diri sendiri yang suka di atas. Ini adalah antara sebab apabila murid-murid tidak dapat menyertai kelas PDPR. Ya, alasan-alasannya adalah seperti bangun lewat, bekerja, tiada capaian internet, terpaksa berkongsi gadget dengan adik-beradik, tidak berminat untuk belajar dan sentiasa memberi pelbagai alasan. Dan sebab-sebab datang lewat ke sekolah: bangun lambat, tayar bocor, motor rosak, tertinggal van sekolah, hantar adik ke sekolah, tunggu ibu atau bapa atau abang untuk hantar ke sekolah. Okay, bersiap lambat, sama ada pelajar itu sendiri bersiap lambat ataupun dia memberi makluman pada kita bahawa yang bersiap lambat itu adalah ibu atau ayah dia atau abang dia. Hujan, ya, hujan juga adalah salah satu penghalang yang menyebabkan murid datang lewat ke sekolah. Bagi saya, alasan hujan itu kita tidak boleh jadikan itu sebagai alasan lah, sebab sekarang ini kita ada payung, kita ada baju hujan apa semua, ya. Pelajar sepatutnya boleh datang ke sekolah. Okey, ini adalah analisis kehadiran PDPR bagi murid SPM 2021 dan juga pelajar-pelajar lain, ya. Bermula daripada 22 Januari iaitu hari pertama persekolahan sehingga 15 Mac 2021. Okay, kalau kita lihat di sini, ini secara keseluruhan bagi keempat-empat bidang. Bermula daripada bulan Januari, bidang bahasa menunjukkan peratus kehadiran PDPR 64.58% dan menurun pada bulan Februari sebanyak 56.51% dan menurun lagi pada bulan Mac sebanyak 51.01%. Manakala bidang sains matematik juga sama dengan 64.58%, bulan Februari menurun kepada 59.22%
dan bulan Mac juga menurun 50.45%. Bidang kemanusiaan dengan peratus kehadiran 20.53%. Bulan Februari meningkat 21.64% dan bulan Mac menurun balik semula kepada 19.76%. Bidang teknik dan vokasional bermula dengan 58.59% kehadiran. Kemudian Februari menurun dan peratusnya adalah 46.14% dan bulan Mac menurun lagi memberi kita peratus 34.79%. Jadi secara keseluruhan bagi keempat-empat bidang ini, bagi bulan Januari 52.07% dan bulan Februari menurun memberi kita 45.88% dan bulan Mac menurun lagi kehadiran dan memberikan kita 39.00%. Tapi kalau kita lihat KPI untuk kehadiran murid unit M adalah sebanyak 90%. Baik, ini adalah analisis yang menunjukkan kehadiran kelas PDPR bermula 22 Januari 2021 hingga 15 Mac 2021 bagi bidang bahasa dan juga mengikut tingkatan 1, 2, 3, 4 dan 5. Okay, jadi memandangkan murid-murid yang ada di sini adalah tingkatan 5, kita fokus kepada data murid bagi tingkatan 5. Okey, bagi bilangan murid tingkatan 5 adalah seramai 251 orang dan bilangan murid hadir PDPR untuk bulan Januari jumlahnya adalah 176 orang. Bagi bulan Februari 146 orang sahaja yang melibatkan diri dan bulan Mac seramai 132 orang. Di bidang sains dan matematik juga menunjukkan penurunan penglibatan murid bermula daripada, kita lihat tingkatan 5 ya. Bulan Januari 175 orang, bulan Februari 171 dan bulan Mac hanya tinggal 148 orang sahaja. Okey, bagi bidang kemanusiaan, kalau kita lihat tingkatan 5 yang melibatkan diri pada bulan Januari 48 orang. Pada bulan Februari meningkat seorang, jadi 49. Kemudian bulan Mac meningkat lagi seramai 75 orang. Berbeza sikit dengan bidang yang lain. Okey, untuk bidang teknik dan vokasional juga menunjukkan penurunan yang sangat ketara. Bermula daripada bulan Januari seramai 131 orang, bulan Februari 128 orang dan akhirnya bulan Mac menurun. Ya, memberi kita bilangan hanya 67 orang murid sahaja. Okey, apakah tindakan yang boleh kita ambil kepada murid-murid yang sering tidak hadir ke sekolah? Okay, pertama, kita akan beri amaran. Dan amaran ini secara lisan dan juga secara bertulis. Dan kita ada surat amaran 1, 2, 3 dan juga gantung persekolahan dan juga dibuang sekolah. Ya, bermula daripada amaran pertama, kita akan rujuk murid-murid ini untuk mengikuti sesi kaunseling. Okey, selain pada itu, kita juga akan menghubungi ataupun mengeluarkan surat panggilan kepada ibu bapa atau penjaga untuk murid-murid yang masih engkar untuk menghadirkan diri ke sekolah. Okey, di situ ibu bapa akan lebih tahu apakah aktiviti sebenar anak murid ataupun anak jagaan mereka. Dan kita, pihak sekolah juga boleh mendapat maklumat terus daripada ibu bapa tentang ketidakhadiran anak-anak itu ke sekolah. Dan sekiranya sampai ke satu tahap murid itu masih lagi engkar, kita akan buat surat aku janji. Jadi murid akan menandatangani surat perjanjian untuk berjanji untuk berubah sikap daripada yang tidak baik kepada yang lebih baik. Okey, bersama-sama ini saya ingin kongsikan takwim peperiksaan 2021. Namun tarikh-tarikh peperiksaan ini boleh berubah tertakluk kepada perubahan yang telah ditetapkan oleh KPM.
Bagi peperiksaan pertengahan tahun, ini adalah peperiksaan dalaman. Jadi kami tetapkan tarikh peperiksaan pertengahan tahun itu adalah pada 3 Mei dan berakhir 28 Mei 2021. Dan kami jangkakan peperiksaan percubaan SPM adalah bermula daripada 21 September 2021 hingga ke 6 Oktober 2021. Dan kami anggarkan SPM bertulis akan bermula pada 15 November 2021 dan akan berakhir 16 Disember 2021. Okey, di sini saya sertakan borang target bagi semua subjek untuk murid SPM. Inilah cara bagaimana kita nak mensasarkan atau meletakkan target bagi semua subjek. Kita senaraikan semua subjek elektif di sini. Jadi murid-murid pilihlah subjek elektif mengikut kelas masing-masing. Ya. Saya ingin berkongsi bagaimana kita hendak menetapkan target tersebut. Okey. Ini saya beri contoh. Contohnya bahasa Melayu. Kita kena bermula dengan TOV. Kalau kita lihat ya, kolom TOV itu adalah markah yang kita lihat atau kita ambil daripada peperiksaan sebelum ini. Sepatutnya ia bermula daripada peperiksaan akhir tahun di tingkatan 4. Tapi memandangkan kita tidak dapat menjalankan peperiksaan pertengahan tahun dan juga peperiksaan akhir tahun, maka kita tidak dapat markah TOV itu. Namun saya akan mengadakan satu peperiksaan ataupun bukan peperiksaan, dan boleh dikatakan satu ujian kecil yang akan dijalankan oleh guru-guru bersama dengan murid-murid untuk kita dapatkan keputusan bagi setiap subjek yang murid itu ambil, untuk kita kenal pasti di manakah kedudukan murid tersebut, sama ada di kedudukan yang cemerlang, sederhana ataupun yang lemah. Okey, bukan tujuan kita untuk melihat kelemahan murid itu. Kita lebih kepada nak membantu murid-murid supaya kita dapat menyediakan teknik-teknik yang bersesuaian untuk murid-murid dapat tingkatkan prestasi mereka. Okey, mari kita lihat bagaimana saya dapat markah PPT 66, trial SPM 76 dan PTR SPM 86. Okey, sebenarnya PPT dan trial SPM ini dikosongkan terlebih dahulu. TOV perlu kita adakan dahulu. Okey, bila kita dah dapat TOV 56, ini yang telah kamu duduki peperiksaan, ini adalah markah yang kamu perolehi. Jadi kamu target untuk SPM adalah sebanyak 86%. Jadi macam mana kamu nak dapat 86% daripada 56 ke 86? Ya, jadi di sini saya ingin kongsikan bersama-sama dengan kamu. Okey, cara-cara untuk menetapkan target. Contoh, okay, langkah 1, kita dapatkan TOV bagi bahasa Melayu. Okay, katakan markah yang kamu dapat selepas ujian yang telah dibuat oleh guru bersama kamu adalah sebanyak 56 markah. Okay, setelah itu apa perlu kamu buat? Langkah kedua, tetapkan target untuk SPM. Katalah kamu target untuk SPM bagi bahasa Melayu adalah 86. Okey. Jadi langkah yang ketiga, dapatkan perbezaan TOV dan markah SPM. Jadi bila kamu tolakkan 86 dengan 56, kamu akan dapat 30 markah. Okey, langkah keempat, apa yang kamu perlu buat? Kenal pasti bilangan peperiksaan yang ada. Okey, tadi kita dapat 56 markah, ini adalah TOV. Ya. Jadi kita ada apa selepas itu? Kita akan ada peperiksaan pertengahan tahun, kita akan ada peperiksaan percubaan, kita akan ada peperiksaan SPM yang sebenar. Jadi ada 3 lagi peperiksaan yang kamu akan lalui. Jadi apa perlu kamu buat? Langkah kelima,
bahagikan 30 markah tadi yang daripada perbezaan TOV dan markah target kamu bahagikan dengan bilangan peperiksaan yang ada. Iaitu kita akan ada 3 lagi peperiksaan, jadi kamu bahagikan dengan 3, kamu akan dapat 10. Jadi bermaksud di sini untuk langkah ke-6, target untuk setiap peperiksaan ialah tambahan 10. Maksudnya daripada TOV itu ke peperiksaan pertengahan tahun, jadi kamu kena tambah 10. Dan daripada peperiksaan pertengahan tahun 56 tambah 10 nanti, kamu kena tambah lagi 10 untuk kamu dapat bagi peperiksaan percubaan. Kemudian daripada markah percubaan itu kamu tambah lagi 10 supaya kamu dapat markah target kamu iaitu 86. Okey, contoh di sini. TOV 56, peperiksaan pertengahan tahun adalah 56 tambah 10. Jadi kamu akan dapat 66. Peperiksaan percubaan adalah sebanyak 66 yang kamu dapat ni. Kamu tambah lagi 10, kamu akan dapat 76. Peperiksaan SPM, kamu dapat 76. Tambah lagi 10, kamu akan dapat 86. Jadi di sini target kamu telah pun tercapai. Okey. Memang nampak mudah dari segi nombor, tetapi bagaimana kamu nak merealisasikan impian kamu ini? Okey. Okey. Bagaimana hendak merealisasikan target ini? Langkah pertama, sediakan jadual waktu belajar. Okey. Sediakan jadual waktu belajar. Masa untuk subjek yang lemah kamu lebihkan. Okey. Langkah kedua, adakan grup study. Carilah rakan-rakan yang boleh belajar bersama. Kamu akan kenal, saya rasa kamu dalam satu kelas, kamu kenal mana kawan kamu yang kamu boleh belajar bersama, ataupun mungkin kawan-kawan itu bukan daripada kelas kamu sahaja, mungkin daripada kelas lain ya, yang kamu rapat ya, yang kamu kenal bahawa mereka ini adalah kawan-kawan kamu yang suka belajar. Okay. Kenal pasti kekuatan rakan-rakan kamu itu supaya mereka ini menjadi tempat rujukan dan kamu boleh berbincang masalah pelajaran dengan mereka. Okey, seterusnya langkah ketiga. Jika rakan-rakan yang kamu pilih dalam grup study itu tidak dapat membantu kamu, okey, apa yang perlu kamu buat? Bersama-sama dengan rakan-rakan kamu itu, kamu pergilah berjumpa dengan guru. Rujuklah guru subjek itu untuk mendapatkan penyelesaian masalah. Bila kamu pergi berseorang diri, mungkin kamu akan rasa malu. Tapi kalau kamu pergi bersama-sama rakan, kamu akan tidak adalah perasaan malu itu dan kamu akan rasa lebih bersemangat. Okay, seterusnya langkah keempat, bantulah rakan-rakan yang memerlukan tunjuk ajar daripada kamu. Okay, jangan kedekut untuk berkongsi ilmu. Kerana bila kita membantu rakan-rakan kita, kita akan bertambah ilmu yang ada pada kita. Okey, seterusnya langkah kelima, buat persediaan awal sebelum belajar. Amalkan konsep 1. Okey, dalam setiap bidang ada konsep 1, jadi bagi konsep 1 kurikulum, pertamanya S, sedia. Kamu hendaklah bersedia untuk mempelajari sesuatu topik. Maksudnya kamu belajar di rumah terlebih dahulu dan kamu tahu pada keesokan harinya cikgu akan mengajar topik tersebut. Sekurang-kurangnya kamu dah tahu serba sedikit apa yang nak disentuh dalam topik tersebut. Dan sekiranya kamu tak faham, kamu boleh terus bertanya dengan cikgu. Bila kamu dah baca, jadi kamu boleh tahu dah apa benda yang kamu nak tanya kepada guru. Okay, seterusnya yang kedua adalah A, amal. Okay, apabila kamu dah tahu cara untuk menyelesaikan masalah itu, kamu amalkan. Ya, amalkan, jangan kamu masuk telinga kiri, keluar telinga kanan macam tu ya. Jadi sepatutnya kamu amalkan apa yang kamu telah pelajari. Dan seterusnya T, iaitu tumpu. Beri tumpuan sepenuhnya sewaktu cikgu mengajar. Bila kamu fokus, jadi senang di situ kamu nak tanya dengan guru apa yang kamu tak faham. Jangan tunggu esok
baru kamu nak bertanya cikgu, ya. Kemudian seterusnya you, iaitu ulang. Ulang di sini bila kamu dah buat latihan tersebut, kamu buat berulang-ulang kali sehinggalah kamu dapat merasakan masalah itu bukan lagi masalah bagi kamu. Okay. Seterusnya langkah ke-6, segera melakukan tugasan yang diberi guru supaya ada masa untuk kamu buat ulang kaji lain. Ya, jangan kamu tangguhkan tugasan yang diberi. Okay. Seterusnya langkah ke-7, setiap kali memulakan pembelajaran, dahulukan dengan doa. Dan sentiasa ingat, solat mesti dicukupkan 5 waktu. Ini kepada pelajar Islam, ya. Dan apa lagi yang boleh kamu buat? Kamu boleh sertakan juga dengan solat hajat dan juga solat sunat yang lain. Langkah ke-8, ini penting, ya. Jadikan suasana pembelajaran yang menyeronokkan. Dan jangan ada perasaan terpaksa belajar. Tetapi kamu anggap kamu belajar ini adalah untuk kamu nak mencari ilmu. Kamu nak mendalamkan lagi ilmu kamu. Dan sentiasa bersaing dengan rakan-rakan dengan cara yang sihat. Ya, jadi selamatlah beramal dengan langkah-langkah yang saya share di sini. Okey, adalah menjadi harapan. Apakah harapan kami pihak sekolah? Kami berharap kerjasama daripada ibu bapa, penjaga untuk memastikan anak-anak meningkatkan prestasi akademik mereka. Okey. Seterusnya memberi pandangan dan maklum balas berkaitan perkembangan akademik anak-anak. Okey, sama ada ibu bapa sendiri memberi maklum balas kepada kami pihak sekolah, dan kami juga pihak sekolah dapat memberi pandangan dan maklum balas kepada ibu bapa. Ya, jadi kita berharaplah pihak sekolah dan ibu bapa dapat bekerjasama dalam membantu meningkatkan prestasi anak-anak. Seterusnya membantu memantau pembelajaran anak-anak semasa kelas secara online atau latihan di luar talian diadakan. Ya, dan kita berharap sangatlah ibu bapa dapat melihat anak-anak sewaktu mereka menjalankan ulang kaji di rumah. Seterusnya membantu memantau kehadiran anak ke sekolah, dan sekiranya tidak hadir maklumlah kepada guru kelas. Ya, sekiranya ibu bapa hendak hadir ke sekolah untuk bertanyakan akan kehadiran anak-anak, sangatlah dialu-alukan ke sekolah untuk bertanya dengan guru-guru kelas. Ya. Kadang tu berlaku di mana anak itu keluar dari rumah berpakaian sekolah tetapi mereka tidak sampai ke sekolah. Seterusnya memastikan murid menyiapkan kerja khusus mengikut masa yang ditetapkan, kerana maka kerja khusus dapat membantu murid lulus dalam subjek yang diambil. Ini sangat penting, ya ibu bapa, bagi subjek-subjek yang ada kerja khusus, ya, seperti pendidikan seni visual, sains komputer, perakaunan, perniagaan. Okay, ini adalah sains rumah tangga. Ini adalah antara subjek-subjek yang dapat membantu murid untuk lulus dalam peperiksaan mereka. Saya ingin memetik satu kata-kata daripada Mahatma Gandhi. Masa depan itu tergantung pada apa yang kita lakukan hari ini. Seterusnya, success doesn't come to you, you go to it. Kalau kita duduk sahaja, kejayaan itu tidak akan sampai kepada kita, melainkan kita berusaha untuk mendapatkan kejayaan itu. Terima kasih. Semoga segala usaha kita diberkati olehnya, insya-Allah. Saya sudahi dengan taklimat ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sesungguhnya pada hari ini
Kami bersyukur di atas kurnia-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur di atas nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, Ya Alim, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkati dan rahmatilah kami ini. Kurniakanlah kepada kami apa kiranya ilmu-Mu. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Allah, Ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakanlah apa kiranya kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'alil lahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syafi'an wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bahawasanya kami calon-calon SPM 2021 sekolah menengah pesan sesi 16 berikrar dan berjanji akan berusaha bersungguh-sungguh bagi mendapatkan kejayaan dalam kerja perjalanan Malaysia tahun 2021. Kami berazam meningkatkan pencapaian akademik dalam setiap masa pelajaran akan membaiki kelemahan diri dan membuat persediaan awal. Kami juga berjanji akan menjulang nama baik sekolah dengan mencapai satu patut lulus dalam PJ Pelajaran Malaysia pada tahun 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pelajar-pelajar SMK Syekh 16 Shah Alam. Adakah korang orang hebat? Adakah korang orang hebat? Jawapannya, ya. Korang memang orang yang hebat. Terbaik. Mantap. Aku salute korang semua. Sebab apa? Sebab korang telah berjaya mengharungi cabaran-cabaran, liku-liku dan dugaan dalam pandemik COVID-19 ni. Sebab apa? Sebab korang masih mempunyai semangat yang berkobar-kobar untuk terus belajar, untuk terus menuntut ilmu. Sebab apa? Sebab korang berjaya mengharungi cabaran, kepayahan, kesukaran untuk belajar secara atas talian. Mesti antara korang ramai yang rasa penat, letih, boring kalau online. Mesti ada antara korang yang sedih, tak dapat jumpa kawan-kawan kat sekolah, tak dapat belajar dengan cikgu-cikgu, tak dapat face to face dengan cikgu. Mesti ada antara korang yang rasa frust, rasa down. Mesti ada antara korang yang rasa risau sebab belajar atas talian ni tak dapat fokus. So korang nanti tiba-tiba masuk sekolah kena exam, tiba-tiba sangat. Korang tak prepare apa-apa. Korang jangan risau. Aku nak bagi tahu korang satu benda. Dekat belakang korang mungkin ada berpuluh, beribu, beratus orang yang memberi sokongan pada korang tanpa korang sedar. Diorang ni lah yang akan beri semangat, motivasi dan beri dorongan, pertolongan, bimbingan kat korang, yang akan tetap berjuang dengan korang bersama-sama. Siapa? Mak ayah korang, family korang, cikgu-cikgu korang, rakan-rakan korang. Korang jangan risau. Korang takkan berjuang seorang diri. Semua orang sekarang memang rasa susah semasa pandemik COVID-19 ni. Jadi kita kena bersatu hati, bekerjasama untuk terus berjuang, meneruskan perjuangan dalam peperangan dalam satu medan peperangan yang kita panggil sebagai medan menuntut ilmu. This is not about who you are yesterday.
this is not about who you are today, but it's all about what you want to be next day. Aku tahu ramai yang rasa macam aku ni tak pandai, dah terlambat nak belajar. Jangan risau. Ingat satu kata-kata motivasi yang aku selalu pegang. Buat apa kita terkejar-kejar untuk menjadi yang terbaik? Sebab itu bukan yang paling penting. Yang paling penting adalah untuk kita lakukan yang terbaik. Akhir kata dari saya, ingat, you are not alone. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nomi Sarah binti Azman, bekas pelajar SMK Seksyen 16. Apa khabar calon SPM 2021? Saya harap semua dalam keadaan yang baik dan bersedia untuk menghadapi SPM tahun ini. Baiklah, saya akan bagi beberapa tips dan kata-kata semangat untuk korang semua. Nasihat saya dari segi akademik mungkin agak klise, tapi ia dapat bantu saya untuk dapat keputusan yang cemerlang. Okay, first sekali, korang kena buat jadual belajar. Make sure korang follow jadual belajar korang, and it's okay to have a cheat day, but make sure to stay on the track. Lepas tu yang tips kedua ni, yang paling penting lah untuk saya, korang kena buat latihan banyak-banyak. Bila saya cakap banyak-banyak ni memang banyak gila lah korang kena buat. Bila korang tak faham masa buat latihan tu, korang tanyalah cikgu atau kawan-kawan korang. And kalau nak beli buku latihan, make sure beli buku latihan yang jawapan dia lengkap lah, yang dia detail. So nanti korang akan familiar dengan soalan-soalan yang diberikan, and korang tahu apa yang nak kena jawab. So kalau cikgu tengah mengajar dekat depan, korang bagilah perhatian, korang jangan sembang dengan kawan-kawan korang pula. And lastly, just do your best. And make sure korang tak paksa diri korang sangat sampai korang sakit or stress macam tu, sampai effect dekat result korang. That's all from me. Thank you and good luck. Yes.